Minggu ini bersamamu, berkongsi kisah suka duka dua buah keluarga yang sanggup berkorban apa saja demi ibu bapa tercinta. Sepanjang 12 tahun memang saya tak boleh nak sambung belajar. Memang saya lupakanlah cita-cita ke apa, saya lupakan. Memang saya jaga, fokus pada jaga mak abah. Kesian dengan kami. Kami tak punya apa-apa. Minta panjang umur kami, murah rezeki kami, itu yang kami minta. Padang Jawa, Selangor. Ibu dan ayah adalah permulaan buat semua insan di dunia ini. Kasih sayang terhadap permata hati mereka memang tiada tolok bandingnya. Begitu juga buat Nurziana Muhammad Said, anak yang sanggup melakukan apa saja demi syurganya. Bagi Nurziana, inilah masa untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Wanita berusia 31 tahun ini sanggup mengenepikan impiannya untuk kesempurnaan keluarga. Mak asal daripada Perak, abah Johor. Memang dah lama tinggal dekat Padang Jawa ni. Abah kena stroke ni pada tahun 2009. Masa tu usia saya 19 tahun. Waktu tu mak sihat lagi. 3 tahun lepas abah sakit, baru mak pula kena. Sebelum mak sakit, saya kerja sekejap dekat Sungai Buloh. Tak masuk sebulan lagi 3 hari macam tu nak masuk sebulan. Mak dah kena. Jadi saya minta cuti. Saya ingatkan mak tak teruk. Tengok mak macam teruk, dia sebelah dah tak boleh nak gerak. Kita kena uruskan dia sepenuhnya. Dia tak boleh nak uruskan diri sendiri. Kita kena mandikan, suapkan makan, pampers kita pakaikan dia, segala-galanya lah. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Lepas tu saya terus jaga dia sampai sekarang. Penderitaan yang dialami oleh ibunya tidak terhenti setakat itu, malah turut menanggung beberapa komplikasi akibat strok. Lepas tu, mak kena operasi otak sebelah kiri. Sebelah badan dia, sebelah tak boleh gerak lah. Dia lumpuh sebelah badan. Saya jaga, saya tak boleh kerja. Sepanjang 12 tahun memang saya tak boleh nak sambung belajar. Memang saya lupakanlah cita-cita ke apa, saya lupakan. Memang saya jaga, fokus pada jaga mak abah sebelum masa. Sekarang yang jaga mak dengan abah, saya dengan adik. Adik-beradik semuanya ada 6 orang, 2 orang meninggal. Tinggal kami 4 orang, abang 2 orang dekat kampung. Saya dengan adik bongsu lah yang jaga mak dekat sini. Nurziana berganding bahu bersama adik bongsunya, Muhammad Syahrizal Mat Said, 27 tahun, menjaga ibu dan ayah. Bapanya bekas pekerja kilang di Shah Alam, manakala ibunya seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Pagi tu saya akan salin pampers mak, bagi dia ubat sebelum makan. Lepas tu sarapan dia. Lepas bagi sarapan tu bagi dia ubat. Lepas bagi ubat, settle abah pula, kemas rumah. Lepas tu masak untuk makan tengah hari pula. Lepas tu saya urut-urut mak ke, bagi macam urat dia lembut. Buat senaman dia ke, buat macam fisioterapi ajar kat hospital. Kita buat kat atas katil je. Anak kelima daripada 6 beradik ini tidak hanya mengharapkan belas ihsan keluarga dan tetangga semata-mata. Di waktu lapang, Nurziana turut menjual pelbagai koleksi bunga hiasan untuk menampung serba sedikit pendapatan keluarga. Selain pendapatan bantuan bulanan untuk kita orang, macam saya meniaga bunga, buat koleksi untuk bunga rumah saya. Selebih tu saya jual. Nak pergi restock bunga ke, ada masa kita pergilah. Tak boleh nak tinggalkan mak ke. Kalau keluar pun macam adik jaga sekejap. Manakala adiknya, Syahrizal, mencari rezeki dengan menternak dan menjual ikan laga di belakang rumah secara kecil-kecilan. Baginya, apa saja usaha yang dilakukan adalah untuk keluarga tercinta. Adik pernah juga kerja sekejap, tapi macam bila dia minta cuti,
hantar mak ke ataupun hantar abah pergi hospital ke appointment doktor kan, leader tak faham, diorang tak boleh terima. Jadi macam berhentilah kerja. So daripada situ dia macam cuba untuk buat bisnes dia. Adik meniaga ikan laga. Dia ternak ikan tu daripada kecil sampai ikan tu besar dan dia jual. Mula meniaga kecil-kecil dulu. Membantulah juga macam pendapatan tiap-tiap bulan tu walaupun tak banyak. 200-300 ke macam tu lah. Tak adalah banyak sangat tapi alhamdulillah lah membantu jugalah untuk pendapatan kita orang setiap bulan. Penaja bersamamu, Syarikat Faizah Sendirian Berhad turut menyerahkan sumbangan berbentuk wang ringgit dan barangan dapur seperti beras, bihun, kicap dan rempah ratus keluarannya. Menurut Norziana, ibu dan ayah yang sakit perlu makanan yang terbaik untuk kekal sihat dan bertenaga. Sememangnya, produk ini terjamin halal dan baik untuk tubuh badan. Kedua-dua ibu dan ayah Norziana adalah penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sejumlah RM300 sebulan setiap seorang. Lembaga Zakat Selangor pula menyumbang RM500 sebulan. Macam abah dia ada pekeso dia, memang tiap-tiap bulan masuk untuk dia lah. Kalau macam pampers dengan susu, zakat yang tolong, kos seorang saja 300 lebih pampers dengan susu. Tiap-tiap bulan dia akan bagilah pampers dengan susu, lepas tu zakat akan hantar macam barang dapur, beras. Lepas tu JKM pun tolong, tiap-tiap bulan akan dapat bantuan. Hampir 12 tahun, Norziana Mat Said terpaksa melupakan cita-cita untuk menyambung pengajian demi ibu dan ayah yang terlantar sakit. Walau apa pun pengorbanan yang dilakukan, dia belum cukup puas untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Mak kena operation otak sebelah kiri. Sebelah badan dia, sebelah tak boleh gerak lah. Dia lumpuh sebelah badan. Saya jaga, saya tak boleh kerja. Sepanjang 12 tahun memang saya tak boleh nak sambung belajar. Memang saya lupakanlah cita-cita ke apa, saya lupakan. Memang saya jaga, fokus pada jaga mak abah. Assalamualaikum. Sukarelawan Hawa Pertiwi daerah Petaling turut hadir menghantar sumbangan lampin pakai buang buat ibu dan ayah Norziana. Harapan mereka, bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban keluarga ini. Kalau boleh saya nak macam abah, kita nak katil untuk dia lah. Sebab dia sekarang ni guna katil biasa. Kita nak, kalau boleh nak katil macam katil hospital. Sebab nak mudahkan dia untuk duduk. Sebab dia kalau lepas makan kan dia asyik-asyik nak baring je. Jadi bila ada katil hospital macam senang sikit untuk dia macam bersandar, untuk duduk, untuk bagi dia makan. Saya nak ucapkan terima kasih yang banyak bagi bantuan, banyak bagi support, bagi semangat kat saya yang jaga mak ayah ni. Kadang-kadang saya down, lepas tu kawan-kawan ke saudara mara, persatuan-persatuan yang banyak membantu, yang datang sini tengok melawat kita orang kat sini. Terima kasih banyak-banyak, Allah yang dapat balas segala-galanya. Tiada sumber pendapatan yang tetap dan hanya bergantung kepada sumbangan pihak berwajib. Norziana dan adiknya harus berjimat demi pembiayaan rumah sewa, keperluan dapur rumah dan kos perubatan ibu dan ayah. Anak mana yang tidak gundah hatinya melihat syurganya terlantar menderita, menahan kesakitan. Hanya doa menjadi pengubat hati yang lara. Saya nak mak dengan abah sihat selalu, panjang umur, dan saya harap saya kuatlah. Saya kuat, saya sabar, saya tabah hadapi semua ni. Saya minta Allah bagi saya kesihatan yang baik. Saya nak Allah panjangkan umur saya. Saya doa yang baik-baik je. Pernah juga terfikir, satu masa tu macam termenung lah. Menurut seseorang fikir, kalau macam mak apa macam saya tak ada, siapa nak jaga mak dengan abah? Fikir balik macam sebab segala-galanya kan saya yang uruskan. Dari segi ubat dia, masak, makan, minum dia kan. Kadang saya fikir macam kalau Allah ambil saya dulu, macam mana dengan mak dengan abah?
Doa kat Tuhan tu macam panjangkan umur saya, bagi saya kesihatan yang baik, sihatkan badan saya. Kalau boleh saya tak nak sakit sebab saya nak jaga mak dengan abah dalam keadaan saya sihat. Kalau seandainya saya pergi dulu, saya berharap sangat adik-beradik yang lain boleh jaga mak dengan abah lebih baik dari yang saya jaga. Maksudnya diorang, insya-Allah diorang mungkin boleh buat yang terbaik daripada saya buat. Kasih ayah ketika berada, kasih ibu membawa ke syurga. Semoga ibu dan bapa Nurziana diberikan keajaiban dalam kesembuhan. Manakala Nurziana pula, dia berharap dapat menyambung cita-citanya suatu hari nanti dan mendapat pekerjaan yang lebih menjamin masa hadapannya. Kisah bersamamu seterusnya menyelami keperihan hidup Nurliza Nan, 64 tahun, menderita penyakit kencing manis dan hanya terlantar di katil ini. Lebih menjedihkan apabila kedua-dua belah kakinya dipotong 4 tahun lalu akibat kencing manis kronik. Kini, penglihatannya semakin hilang kesan daripada penyakit yang menimpa dirinya. Namun, ibu tunggal ini bertuah apabila anak sulungnya Muhammad Tajul Nizam Tajuddin, 42 tahun, sanggup berhenti kerja demi memberi sepenuh perhatian terhadap ibu tercinta. Cik datang sini tahun 70 lebih. Dalam 72 lah. Acik berkahwin dalam tahun 78. Acik dapat anak 2. Suami acik orang susah. Kerja kilang. Dengan gaji yang sikit. Kami duduk di seksyen 16 flat. Anak acik 2 tu Tajul dengan adik dia. Sekarang adik dia kat Johor. Kahwin orang Johor. Jadi, cik pernah tak makan. Cik pernah susah. Cik tak tahu nak buat apa. Cik bekerja pula kilang. Kilang elektronik. Lepas tu cik kena sakit buah pinggang. Lepas tu langsunglah cik berhenti. Suami cik tak bagi. Wanita berasal dari Perak ini pernah bekerja kilang sekitar Shah Alam selama 10 tahun sebelum bertemu jodoh dengan arwah suaminya. Kemunculan pelbagai jenis penyakit membuatkan hidup Nurliza semakin melarat dan sukar untuk mencari rezeki. Acik sakit masa acik umur 24 tahun kencing manis. Tapi tak ada kuat macam ni. Yang sejak belakang ni mata tak nampak. Dah 2 kali mula tak nampak, betul nampak. Jatuh tu yang buat mata tak nampak. Mata tu memanglah tak nampak, tapi sihat. Acik suka baca Yasin. Bila dah tak nampak, cik tak dapat baca Yasin. Mengaji cik tak dapat, cuma sembahyang. Yang cik boleh sembahyang sebab kita ingat di fikiran kan. Potong kaki 11 tahun yang sudah lah. Sebelah ni. Anak tengok, anak sini kata dah bersarang. Tu yang potong. Cik rasa dah potong rasa lega. Dah tak ada sakit apa dah. Bagai sudah jatuh di timpa tangga, bebannya semakin bertambah setelah kematian suami. Suami cik baru meninggal 4 tahun yang sudah. Dia memang sakit asma. Tapi dia kuat. Anak cik tu lah Tajul jaga cik selepas dia meninggal. Cik dah 5 kali dah kena. Mula-mula kaki potong. Lepas tu mata tak nampak macam ni. Lepas tu kepala ni kena operation. Lagi dengan sakit paru-paru berair. Tapi Allah sayang cik. Tiap-tiap kali cik semayang, cik berdoa. Cik semayang subuh lagi cik kuat doa. Supaya hidup cik tenteram. Dahulu anak sulung Nurliza bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah hospital. Selepas kematian ayahnya 4 tahun lalu, Tajul terpaksa berhenti kerja untuk menjaga Nurliza. Pagi tu dia buat air, dia bagi minum. Kalau dia boleh dia tolong-tolonglah. Kadang cik sakit, beli makanan cik. Apa cik nak semua dia beli. Apa untuk keperluan mak dia. Dia baik, budak yang baik. Joy ni, dia memang ada sakit darah tinggi.
Bila dah darah tinggi, baru-baru ni dia pergi hospital, doktor cek darah putih dia lebih. Lepas tu dia mudah pening, mudah mabuk. Acik takut. Kadang-kadang, Mak, Acik risau. Acik ni adalah satu-satuan anak yang dikasih. Kisah sedih Nurliza dan keluarga mendapat perhatian pihak penaja bersamamu. Syarikat Faiza Sendirian Berhad turut menghulurkan sumbangan wang ringgit dan barangan dapur seperti beras, bihun, tepung gandum, kicap dan rempah ratus keluarannya. Cik dapat kebajikan sikit. Dia pun dapat zakat. Duit itulah yang kami makan. Kadang ada masa adalah lauk. Ada masa nasi dengan kicap. Kami tak pernah nak minta-minta orang. Kami tahu kami susah. Ada orang masjid bagi juga 100 sebulan untuk kami makan. Pampers yang banyak. Tajul ni kadang-kadang duit dia habis ke pampers. Kesian dengan kami. Kami tak punya apa-apa. Minta panjang umur kami, murah rezeki kami. Itu yang kami minta. Keluarga ini turut menerima kunjungan dan sumbangan daripada Persatuan Hawa Prihatin Daerah Petaling. Keprihatinan dan sumbangan ini dapat mengurangkan beban mereka. Acik kalau dapatlah, kalau Allah bagi, Acik nak kaki palsu. Sebab masa muda sampai Cik dah potong kaki ni, Cik mengait bantal sarung budak, soken budak, lapik meja. Cik pergi sendiri, Cik pergi jual. Pernah Cik buat besar tu, lapik meja, Cik jual 100. Itu rezeki kami. Rezeki yang dapat. Itulah Cik nak sekarang, Cik nak bekerja. Cik nak menjual. Cik nak beli benda-benda yang boleh Cik dapat duit, titik peluh Cik. Itu Cik nak sangat. Lagipun Cik tak boleh duduk. Kadang tengok sampah, Cik nak sapu, nak masak. Dulu kan Cik kuat masak, suami Cik tak suka makan luar. Bila Cik dah tak boleh masak, Cik sedih lah. Cik kalau dapat Cik nak kaki palsu, Cik nak cuba berjalan. Cik nak cuba bagi boleh buat kerja. Setiap manusia mempunyai jalan hidup dan rezeki yang berbeza. Hanya kita yang mampu mengubah perjalanan hidup menjadi lebih baik. Semoga ada sinar untuk kedua keluarga ini meneruskan kehidupan seperti insan lain. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan